Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, tuan-tuan masih bersama dengan saya membincangkan satu buku yang pernah saya tulis, iaitu beberapa kesilapan mendidik anak. Saya mengambil 20 daripada 40 kesilapan yang terdapat dalam buku itu untuk saya bentangkan kepada tuan-tuan dalam bentuk video ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Kesilapan yang berikutnya ialah kesilapan yang ke-10, tuan-tuan dan puan, ialah tidak memupuk sikap suka membaca. Sikap suka membaca dipupuk. So, saudara, pengalaman saya, pengalaman tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan pergi negeri barat misalnya, pergi ke Australia, tuan-tuan pergi ke England, tuan-tuan pergi ke Amerika, tuan-tuan pergi ke Jepun, tuan-tuan pergi ke Korea, tuan-tuan pergi ke Taiwan, orang membaca, tuan-tuan, membaca. Dalam teksi membaca, dalam bas membaca, dalam kereta api membaca, duduk minum membaca, dekat kafe membaca, masa makan membaca, masa menunggu membaca, membaca di hospital membaca, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang seorang-seorang tu bawa dalam beg dia, orang perempuan bawa dalam beg, selain daripada make-up, alat make-upnya, yang ada ialah novel, yang ada ialah buku. Tuan-tuan tengok naik aja kapal terbang, yang dibimbitnya, selain daripada beg-begnya, yang dibimbitnya, yang dimasuk ialah buku yang tebal-tebal. Dalam perjalanan jauh misalnya, daripada Kuala Lumpur ke London 13 jam, tuan-tuan akan tengok orang sebelah membaca. Tapi kita orang Malaysia ni, tuan-tuan dan puan, orang Melayu macam saya ni agaknya jarang, tuan-tuan, jarang kita. Tak ramai yang membaca. Di rumah tak ramai membaca. Mak tak membaca, ayah tak membaca, anak tak membaca. Kok anak buka buku pun di sekolah lah. Kok anak buka buku dalam kuliah-kuliah, dalam tuition, dalam kelas-kelas tuition lah. Tapi di rumah tak buat buku. Apa yang saya nak sebutkan, pernah juga saya sebutkan ketika satu masa dulu, iaitu biar ada library di rumah, ada perpustakaan kecil di rumah. Susun buku-buku, tuan-tuan dan puan. Buku-buku yang dia beli saban tahun kena beli buku, saban bulan kena beli buku, dalam berbagai-bagai tajuk. Tapi jangan lupa, antara buku-buku yang perlu ada itu ialah buku agama, buku Islam, kena ada dalam rumah. Buku tentang fiqh, buku tentang usuluddin, buku tentang tasawuf, buku tentang sejarah, buku tentang gerakan Islam, buku tentang berbagai-bagainya, kena ada di rumah kita, tuan-tuan dan puan, untuk menjadi bahan rujukan kepada anak-anak. Tetapi untuk kita meletakkan supaya ada memupuk semangat membaca ini, ayah-ayah kena mulalah, tuan-tuan. Bukan baca surat khabar aja. Beli buku, duduk sambil duduk kerusi malas tu, tuan-tuan, sambil tertidur membaca. Letakkan buku kat muka macam ni sampai tertidur membaca. Jadi anak tengok pandang ayah dan buku, ayah dan buku. Ada namanya association of ideas. Ayah and a book, ayah and a book, mother and a book. Kan lain, tuan-tuan dan puan. Tapi ayah dengan rokok, ayah dengan rokok, ayah dengan rokok, mak dengan roti canai, mak dengan roti canai, akhirnya yang besar dalam keluarga itu rokok dan roti canai. Tapi kalau misalnya ayah, mother and a book, father and a book, maka sudah tentulah yang besar ialah ilmu, yang besar ialah buku, yang besar ialah kitab, yang besarnya ilmu pengetahuan. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, yang besarnya ialah kejayaan. Peperiksaan UPSR 5A biasa, peperiksaan PMR 8A biasa, peperiksaan SPM 10A1 biasa, pergi masuk universiti first class honours, senarai dekan biasa. Ini akhirnya, awalnya dan akhirnya adalah daripada jiwa yang dilatih, semangat yang dipupuk. Apa dia semangatnya? Apa jiwanya? Jiwa membaca, jiwa ilmu, semangat membaca, semangat ilmu yang didahului terlebih dahulu mesti mengambil langkah awal oleh orang yang namanya ayah dan orang yang namanya ibu. Jangan biarkan masa berlalu. Jangan biarkan saat-saat berlalu, minit-minit berlalu, jam-jam berlalu, hari-hari, minggu dan bulan-bulan berlalu tanpa tuan-tuan membaca. Tuan-tuan, apa pun yang nak dibaca tetapi yang wajib dibaca setiap hari, tanpa hari itu berlalu, bacalah Al-Quran, bacalah hadis, bacalah kitab-kitab, selain daripada berbagai-bagai buku yang perlu dibaca. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.